Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Segala puji-pujian bagi Allah, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang kita puji. Allahu akbar. Wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa. Selawat dan salam Allah berkatkan, Allah angkat kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa kita sebut. Mustafa ni iaitulah makna dia terpilih. Nabi kan ramai. Nabi ada 124,000 Nabi. Dalam satu hadis Rasulullah memberitahu kepada Abu Zar Al-Ghifari, bila Abu Zar bertanya berapa ramai Nabi, Rasulullah beritahu 124,000. Kemudian daripada 124,000 ada 313 Rasul. 313 Rasul, ada pula yang terpilih 25 Rasul. Daripada 25 Rasul terpilih 5 Ulul Azmi minar Rusul. Ulul Azmi. Dan daripada yang 5 tadi, yang paling terpilih yang disebut Al-Mustafa, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah. Maknanya kita berjanji nak ikut Nabi. Kita tak perlu dah ikut nabi-nabi lain. Kita wajib percaya, wajib beriman. Tak boleh kita tak menerima nabi-nabi. Kita wajib mempercayai Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Ilyasa. Walaupun cerita Ilyas dan Ilyasa ni tak banyak dalam Al-Quran, sikit je, kita wajib percaya mereka ni ada. Dan kita wajib menerima mereka sebagai nabi-nabi. Tapi ada di sana ajaran-ajaran mereka, kalau dalam akidah serupa je, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak syirik. Itu asas. Dalam syariat perundangan, di sana ada beberapa perkara yang mana kita dengar sejarah tapi kita tak boleh buat dah. Contohnya misal kata perkahwinan dengan adik-beradik masa zaman Nabi Adam kan. Adik-beradik daripada ibu yang sama, cuma daripada kembar yang berlainan. Yang itu tak boleh dah. Jangan pula nanti mak salin dua kembar. Saya teringat ada seorang pelakon tu, dia kata padi malinja zaman dululah. Sekarang padi tak tahulah jenis apa, macam-macam jenis padi. Kembar dua. Nanti dia bertukar. Yang laki-laki ni kahwin dengan perempuan ni, tak boleh, haram, dosa besar. Dalam satu hadis, walaupun hadis ni dalam mazhab Syafi'i dianggap lemah, tapi dalam mazhab Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi melakukan sumbang mahram, antaranya dengan adik-beradik tadi, maka hukum dia hukum mati. Hukum dia kena pancung mati. Bila terpancung tak payah sebut sampai matilah. Memang pancung, memang garanti mati punya. Jadi baiklah muslimin dan muslimat, itulah kita berjanji nak ikut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukadimah ni juga wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Dan mudah-mudahan selawat dan salam juga Allah kurniakan kepada seluruh ahli keluarga, para sahabat Nabi, dan kepada mereka yang mengikut kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton semua, pagi ni kita nak bercakap hal motivasi, cerita orang perempuan sebenarnya, tapi yang bercakapnya laki-laki, saya. Ceritanya cerita orang perempuan, seorang isteri yang berkerjaya. Kerjaya ni, kerja campur jaya. Maknanya kerja dan berjaya. Kerjaya. Jangan bila bekerja punah ranah rumah tangga. Jadi kita kena ingat, asasnya kita juga bercakap tentang motivasi. Macam mana kita nak menyedarkan diri. Dalam motivasi ni kita kena ada muhasabah diri. Kita kena hisap diri kita. Hisap diri kita ni kita kena kenal. Tangan aku ni, misal kata tangan aku ni sempurna tak? Bukan hisap kira 5 jari cukup tak. Fungsi yang dilakukan tangan ni cukup tak? Sebagai seorang isteri, sebagai seorang pekerja cukup tak? Bila bekerja di luar, rajin menaik. Tak menaik.
Dulu mesin taip, sekarang dengan komputer taip je. Kat rumah, celup dalam baju. Tengok, bang, jemur kain. Bang, anak berak tu tolong basuh. Bukan tak boleh suami tolong basuh. Saya pun kadang-kadang tolong basuh. Kadang-kadang. Bukan tak boleh suami nak buat susu tengah-tengah malam. Saya pun bangun bila anak menangis tengah malam. Bangun, bila saya bangun, saya pun kejutkan isteri saya. Bukan saya bangun pergi buat susu, kejutkan isteri. Dapat juga pahala. Saya tolong kejutkan dia, dapat pahala. Kadang-kadang buat juga, tapi siang lah. Baiklah muslimin dan muslimat, cerita isteri. Seorang isteri. Isteri ni, dia seorang perempuan. Yang asasnya ialah, bila sebut isteri, dia seorang perempuan. Tak boleh, dalam istilah bahasa Melayu, isteri itu dijadikan sebagai seorang laki-laki. Kalau laki-laki berkahwin dengan laki-laki seperti yang berlaku di Belanda sana. Bila sebut Belanda, tengok ayam Belanda saya ni. Kalau ayam Belanda tak apalah. Ayam Belanda pun tahu jantan betina. Yang jantan dia tak kalau jumpa dengan sama jantan dia berkelahi. Dia tak intim sama-sama jantan. Yang betina intim sama-sama betina. Kalau ayam Belanda pun faham. Orang Belanda ada hak tak faham, ini masalah. Ada hak tak faham. Ramai yang faham, sebenarnya ada kes-kes orang yang tak faham. Jadi, muslimin dan muslimat, bila sebut isteri, yang pertama dia mesti orang perempuan. Sebab itu, kita dah bercakap dalam motivasi, yang pertama kita kena kenal, tahu dalam diri, dalam konsep agama, orang ahli tasawuf dia kata apa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Inilah kita kenal. Yang laki-laki sembahyang cara laki-laki, perempuan sembahyang cara perempuan, puasa cara perempuan, puasa cara laki-laki. Lepas ni kita sambung insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat. Masih lagi tajuk kita tentang wanita berkerjaya. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya terfikir, apa yang orang laki-laki ni dan orang perempuan jugalah, ataupun dunia lah, masyarakat faham wanita yang berkerjaya. Sebenarnya kadang-kadang ada orang kata bila berkerjaya ni itulah kerja rasmi dia. Macam mana kerja rasmi? Biasanya kerja rasmi dia nak perlukan sijil, kena belajar universiti ataupun belajar yang rendah sikit pada universiti. Yang penting ada sijil, ada kelayakan. Tak ada sijil pun tak apa. Yang penting ada gaji, ada majikan yang dipanggil kerja rasmi. Jadi kalau kerja kat rumah perempuan ni, kita cakap buat perempuan, isteri. Itu dipanggil kerja tak rasmi. Terbalik sebenarnya muslimin dan muslimat. Terbalik. Apa makna terbalik? Pernah tengok kereta terbalik? Kereta kalau tayar dia 4 gini, kalau kereta tu tayarnya diterbalik, tayar 4-4, apa jadi? Orang dalam tu biasanya kalau kereta terbalik begitu, biasanya bukanlah kata tak ada yang selamat, biasanya orang dalam tu mati, accident kalau terbalik. Jangan kata terbalik begitu, terbalik sengit begitu, terbalik tayar 2, dah tak boleh berfungsi dah, tak boleh berfungsi. Jadi kita jangan terbalikkan definisi. Sebenarnya kerja rasmi perempuan ialah kerja di rumah. Kerja di rumah. Saya teringat ada 2 masalah yang cukup besar dalam negara kita. Kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, saya fikir, sebenarnya ini yang menimbulkan masalah. Soalan antara ada soalan pertama ditimbulkan orang laki-laki, persoalan yang kedua ditimbulkan oleh orang perempuan. Semuanya untuk kepentingan masing-masing. Orang laki-laki bila dia nak kahwin lebih daripada seorang, hujah dia nak ikut sunnah. Tak ada hujah lain. Hujah dia nak ikut sunnah. Kahwinnya lari. Mana ada Nabi kahwin lari? Kahwin lari. Dia kahwin pergi ke Siam, pergi ke sana, bersembunyi. Kadang-kadang ada dah kahwin 3-4 bulan. Isteri yang pertama tak tahu. Kahwin yang kedua, isteri yang pertama, yang kedua tak tahu. Dah ada 3 orang dah madu. Kahwin keempat, 1, 2, 3 tak tahu. Subhanallah. Ikut sunnah apa ni? Sunnah apa ni kahwin begini?
Nabi tak kahwin begitu. Ini cerita bab lain, seronok juga kalau kita bincang bab ni. Tapi orang lelaki, masalahnya bila nak berkahwin nak ikut sunnah. Mulut je cakap nak ikut sunnah, perangai dan perbuatan tak ikut sunnah pun. Ini yang menimbul masalah. Ini cerita orang lelaki. Cerita orang perempuan di dalam negara kita ni, dia kata mana ada dalil perempuan wajib memasak. Dia kata tak ada dalil perempuan wajib masak, tak ada dalil perempuan wajib basuh baju. Kalau perempuan tak nak masak, tak nak basuh baju, habis jadi isteri tidur je. Tidur duduk kat rumah je. Kita kena ingat Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis panjang. Rasulullah sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Ra'in ni pemimpin. Dan dia juga disebut sebagai pengembala. Dalam bahasa Melayu kita guna perkataan daripada perkataan ra'in ini, wujudnya perkataan dipanggil ra'iyah. Ra'iyah maknanya orang yang dipelihara. Dalam bahasa Melayu kata rakyat. Rakyat. Macam saya, kalau saya seorang suami, ada isteri dengan anak-anak itu dikira rakyat bagi saya, yang saya wajib jaga mereka. Dan Rasulullah pun bilang, wal imamul a'zam, setengah riwayat kata, ra'in, dia juga pemimpin yang tertinggi. Dia merupakan seorang pemimpin, pengembala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan dipertanggungjawab, disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kerjanya, tanggungjawab dia. Kemudian yang kedua, iaitulah Rasulullah sebut warrajulu ra'in fi baitihi ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami dia juga pemimpin bagi ahli keluarga dia, dan dia akan dipersoalkan. Dan golongan perempuan wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sambungan sikit lagi hadis. Rasulullah kata apa? Dan begitu juga seorang perempuan, dia seorang pemimpin, orang yang mengembala, orang yang jaga. Ra'in ni orang yang menjaga, yang meraihkan anak-anak suaminya. Sama ada tak kiralah anak itu anak daripada perutnya sendiri, ataupun mungkin anak tiri dia, suaminya pernah berkahwin, kemudian isterinya meninggal, ataupun mungkin suaminya bercerai, kahwin dengan dia, ada anak. Anak tu jangan, anak orang. Memanglah anak orang, anak suami dia, bukan anak kambing. Tapi kita kena ingat, tanggungjawab tu sebagai seorang ibu tak habis. Jangan kita fikir bila anak suami, itu ibu dia lah. Tak, kita kena ingat, tanggungjawab sebagai seorang isteri, dia kena jaga juga anak suaminya. Cantik sangat Rasulullah. Dan dia akan dipersoalkan. Jangan main dengan anak tiri. Kadang-kadang ada orang, bila dia berasa anak tiri, dia buat main-main lepas pandang sebelah mata je. Jangan buat begitu. Berdosa besar. Boleh masuk neraka. Begitu juga kalau suami dengan anak tiri daripada sebelah isteri. Baik, balik pada cerita kita. Jadi sekarang ni, cerita apa yang saya nak sebutkan di sini, tajuk dia isteri berkerjaya. Kita betulkan balik pemahaman kita. Apa yang dikatakan isteri? Di mana kerjaya isteri sebenarnya? Kerjaya isteri sebenarnya bermula di rumah. Itu yang rasmi. Sekarang ni orang duk nampak yang rasmi bila isteri pakai kod juga, baru kerja rasmi. Yang rumah ni tak standard lah. Sebenarnya yang rumah ni yang standard. Yang ini yang rasmi. Jaga hal ehwal suami. Kalau dia jaga baik, suami dia elok, suami dia pun semangat pergi kerja, semangat nak balik, pasal tahu isteri nak layan dia. Ini suami nak balik rumah pun, balik tak ada orang juga yang masak, tak ada orang buat teh. Yang balik ada amah kat rumah, ada amah. Bukan tak cantik, ada amah kat rumah. Kan balik sikit-sikit amah buat, baik aku kahwin dengan amah. Jadi begitu. Bukanlah saya suruh begitu, jangan salah faham. Jadi nak betulkan fahaman tu, muslimin-muslimat teruskan, insya-Allah lepas ni kita bincang sikit lagi. Alhamdulillah, terima kasih muslimin dan muslimat.
Saya sebut tadi terakhir perkataan amah. Amah ni asal dia seorang hamba sebenarnya. Perkataan amatun maknanya dia hamba. Kalau laki-laki abdun, kalau perempuan dipanggil amatun. Tapi dalam orang Melayu, orang gaji pun dia panggil amah. Yang pentingnya jangan pula kita layan orang gaji sebagai amah. Orang gaji tetap sebagai orang gaji. Kita kena bayar gaji dia. Baik muslimin dan muslimat, cerita tentang isteri berkerjaya. Suami kena faham, isteri pun kena faham di sini. Sebenarnya kerjaya isteri yang paling besar ialah berada di rumah. Sebab itu saya teringat dalam satu buku yang ditulis oleh Fadilatul Doktor Abdul Karim Zaidan. Dia ada kitab besar cerita tentang fiqh orang perempuan, Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Baitil Muslim. Maknanya lebih kurang huraian terperinci berkaitan dengan orang-orang perempuan Islam muslimat dan juga rumah tangga Islam. Jadi beliau bincangkan secara detail. Memang kerja ni asalnya harus untung. Siapa yang dapat isteri duduk di rumah untung. Siapa yang dapat isteri bekerja pun untung. Semuanya untung belaka. Ada untung dia. Untung yang kerja di rumah dapat makan sedap. Isteri sendiri masak. Makan di rumah dengan makan di kedai. Jauh sedap makan di rumah. Walaupun kuah tu mungkin kuahnya ringkas saja, tapi isteri kita masak lain. Pasal apa? Kita nak tambah gula, kita nak tambah, orang Terengganu kan masak, mesti ada gula sikit manis. Orang Kelantan lagi lah. Masak nak tambah gula sikit, nak tambah garam sikit, nak tambah itu bahan ini, kan boleh kita sebut biar masin sikit, biar masam sikit, biar kelat sikit, contoh. Tapi kalau di kedai boleh ke? Okey, ini kurang masin, makan je lah, itu je. Habis-habis bila balik kat rumah, isteri tanya, dah makan dah? Kat mana? Kat kedai Pak Mat tadi contoh. Sedap tak? Tak sedap. Masa kat kedai bila tak sedap, siapa dia berani komen? Tak sedap. Tak sedap, aku tak nak bayar. Tak ada. Tak sedap pun telan. Ambil dah. Bayar juga RM3.50 contoh sepinggan. Jadi kalau kat rumah tak sedap, jangan marah pada isteri pula. Kurang masin. Isteri pun angkat, bubuh garam. Kurang manis, bubuh gula sikit. Kurang apa lagi? Isteri pekat sangat, bubuh air panas, cairkan sikit. Cair, masak sikit, pekatkan sikit. Semuanya boleh di-adjust, dianjak-anjak. Muslimin dan muslimat. Jadi untung orang yang ada isteri kerja rumah. Untung juga orang yang isteri bekerja. Mungkin suami isteri, orang kata suami mungkin gaji tak berapa besar. Tapi dia keperluan nak beli kereta yang selesa. Pasal kebahagiaan rumah tangga ni, dalam beberapa hadis, bila kita gabungkan ada 6 perkara. Rasulullah sebut 6. Ini 6. Yang pertama, isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Yang kedua, rumah yang selesa. Rumah yang selesa. Yang ketiga, kenderaan yang selesa. Yang keempat, iaitulah kalau kita dapat anak-anak yang soleh. Yang kelima, dapat jiran yang soleh juga, jiran yang baik. Yang keenam, kita dapat mencari rezeki di bumi kita sendiri, tak perlu kita merantau. Orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Indonesia yang datang ke negara kita, Malaysia, orang Cina datang 50,000 tak keluar. Pasal apa dia tak keluar? Cuba kita tanya. Pasal negara kita produktif, boleh mencari rezeki, dia payah nak cari tempat dia. Contoh, balik pada cerita kita sekarang ni, cuba kita tanya mereka, kalau boleh mereka tak nak tinggalkan negara mereka. Pasal kalau ada apa-apa berlaku kepada mereka di negara mereka, mereka ada tempat mengadu. Mak bapak mereka, anak isteri mereka, adik-beradik mereka. Kalau berlaku kematian, siapa boleh tolong uruskan? Biasanya kalau kematian, kaum keluarga uruskan. Kalau mati di negara kita, siapa nak uruskan? Harap hantar pada hospital lah. Hospital terpaksa dalam keadaan sibuk dan sebagainya. Yang penting, kita ambil balik cerita. Kalau isteri itu bekerja dalam keadaan mungkin nak menolong suami, Allahu Akbar, hebat juga isteri ni. Pasal apa? Dia memberi pertolongan kepada suaminya. Dan ini antara sifat yang terpuji. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW,
kenal Aisyah radhiyallahu anha. Ada Aisyah ni dia ada kakak dia, nama dia Asma ataupun adik kakak rasanya, tak silap saya, Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar antaranya anak dia namanya Asma. Asma ni dia berkahwin dengan Zubair. Az-Zubair, Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi yang hebat tersebut. Orang yang hebat, orang yang, kalau kita cakap tentang Zubair, subhanallah, dia hebat dalam perjuangan Islam. Tapi bila dia berkahwin dengan Asma, Asma beritahu apa? Zubair ni dia tak ada apa, tak ada tanah, tak ada harta. Yang dia ada seekor kuda, yang mana kuda tu dia guna untuk pergi berperang, dan dia ada satu bekas. Kemudian macam mana nak buat sekarang? Jadi Asma ni disebabkan kadang-kadang Zubair pergi berperang, tak ada nafkah, Asma terpaksa bekerja. Pasal mereka ada anak, Abdullah, anak Az-Zubair nama dia Abdullah, seorang mujahid juga. Nak bagi makan Zubair tak boleh, pasal Zubair sibuk dengan tuntutan daripada Islam untuk pergi berjuang. Asma keluar bekerja. Kadang-kadang Asma menceritakan dia terpaksa pikul bekas di atas kepala dia, dijunjung. Pernah. Sekarang mungkin kita tak pernah tengok. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, ada makcik dijual cukodok, dijual macam-macam kuih, nasi lemak, dia junjung dengan bakul atas kepala besar. Hebat dia, sampai dah biasa bila dia junjung, dia berjalan berkilometer tu, berat bakul tu letak atas kepala, dia tak payah pegang, dia berjalan, dia boleh maintain. Lagi hebat daripada orang putih maintain, yang main sarkas tu, dia maintain kuih kan, kepala dia bergerak nak cari rezeki. Bukan suami tak kerja, suami bekerja, tapi pasal apa? Nak bantu suami. Perempuan yang macam ni, ya Allah, seperti Asma. Asma tu siapa? Seperti isteri Az-Zubair bin Awwam, anak kepada Abu Bakar, orang yang disayangi. Asma ni orang yang antara wanita Islam sahabiat yang antara yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya muslimin dan muslimat, Islam tak larang wanita bekerja. Cuma ada beberapa syarat yang saya dah sebut tadi. Kena terbalik semula. Yang syaratnya, yang pertama, jangan kerja dia di luar itu menyebabkan dia mengabaikan kerja rasmi dia. Sebenarnya kerja di luar itulah yang tidak rasmi, kerja di rumah itulah sebenarnya yang rasmi, yang wajib. Yang pertama. Yang kedua, dengan izin suami dia. Dengan izin suami dia. Kalau dia tidak ada suami, izin kedua ibu bapa dia. Ataupun yang paling penting juga, yang syarat yang ketiga, jangan kerja dia tu berlumba-lumba, orang panggil bersesak-sesak dengan laki-laki sampai pergaulan bebas tanpa sempadan, macam dunia tanpa sempadan. Jangan jadi begitu, tak boleh. Yang penting kedudukan wanita berdasarkan kepada keperluan. Kalau dia dapat mempunyai kewajipan untuk menjaga, untuk menolong mak bapak serta suami, maka dia diharuskan bekerja. Jadi sekadar itu muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.